Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum tu saya nak tayangkan slide PowerPoint. Jadi saya minta anda semua tumpukan perhatian. Baik. Boleh nampak ke apa yang saya paparkan ni? Boleh. Baik. Sekejap, video ke? Tak nampak lagi. Bukan video, tapi ini adalah gambar sahaja. Sekejap. Macam tak ada je cikgu. Tak ada. Muka cikgu. Kejap. Muka cikgu. Sekejap. Okey, baik. Maaf. Kejap ya. Okey. Boleh nampak? Okey. Baik. Cuba kamu teka siapakah yang pada gambar ni, pada yang saya paparkan ni? Razali Muhammad Yusof. Razali Muhammad Yusof. Betul lah tu. Razali Muhammad Yusof tu. Ya. Razali Muhammad Yusof ni adalah penulis Bagi Saja Aku Membaca Lagi. Balkis yang bagi tahu tadi. Macam mana Balkis boleh tahu yang pada gambar yang saya sebutkan tadi adalah Razali Muhammad Yusof? Dekat dalam buku ni, Kulit Kijang ada tulis. Baiklah. Sebenarnya tajuk kita pada hari ini adalah Sajak Aku Membaca Lagi. Baik, ini sekejap. Sajak Aku Membaca Lagi. Boleh nampak tak paparan yang saya bentangkan ni? Nampak. Nampak tak? Nampak. Baik. Saya akan deklamasikan satu rangkap sajak Aku Membaca Lagi. Tak apa, sebab kamu semua dah ada buku, jadi kamu rujuk saja di buku tersebut. Baik. Aku mendongak langit, membaca garis dan titik, menakuli kebesaranmu. Di bawahnya gumpalan mega, hembusan bayu dan banjaran gunung. Baik. Cikgu, saya telah pun deklamasikan sajak pada rangkap pertama. Jadi cuba kamu lihat dan perhatikan apa sebenarnya penulis cuba sampaikan pada rangkap pertama tersebut. Jelas tak saya deklamasikan sajak sebentar tadi? Jelas. Baik, cuba kamu perhatikan apa sebenarnya maksud yang cuba disampaikan oleh penulis. Maksud bahasa Melayu yang dipinggirkan. Maksud bahasa Melayu, baik, Iman bagi tahu maksud bahasa Melayu yang dipinggirkan. Lagi? Selain daripada tu, apa lagi? Penyajak memandang langit dengan penuh kesyukuran dan dia menghayati keindahan alam, ciptaan Tuhan. Bagus, Balkis. Lagi? Haris, Afham. Apa yang kamu faham tentang sajak pada rangkap pertama? Baik, jadi saya akan terangkan apa sebenarnya maksud pada rangkap pertama. Baik, sebenarnya sajak pada rangkap pertama adalah penyajak memandang ke langit. Penyajak berasa dirinya sungguh kecil melihat kebesaran ilahi yang mencipta pelbagai fenomena alam. Dengan perasaan kesyukuran, dia menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung. Baik, jelas ataupun tidak apa yang saya terangkan?
Jelas. Baik. Jelas. Uh, saya telah sebenarnya maksud sajak ni bukan hanyalah dia mengandungi maksud tersurat dan tersirat. Kalau kita boleh kenal pasti, membaca ni bukanlah hanya membaca buku tetapi kita juga boleh membaca tingkah laku seseorang. Sebab itulah saya kata sajak ni dia mempunyai maksud yang tersirat dan tersurat. Baik. Saya nak minta daripada kamu semua secara sukarela untuk mendeklamasikan sajak. Boleh? Sajak untuk rangkap kedua. Boleh? Kalau tak ada yang sukarela, tak apa, saya sebut nama macam tu, boleh? Dia ada yang sukarela. Saya nak minta Haris. Mana Haris ni? Haris, tak apa. Awak kalau deklamasikan saja. On sahaja mikrofon awak tu. Seperti mana yang telah saya tunjukkan tadi. Saya dah deklamasikan sajak pada rangkap pertama. Rangkap kedua juga? Ya, saya. Rangkap kedua? Betul, rangkap kedua. Macam mana lagi? Macam mana sajak ulang balik? Macam mana? Macam mana nak mendeklamasikan sajak? Baik. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Saya tunjuk contoh sekali lagi. Sajak rangkap pertama. Aku mendongak langit, membaca garis dan titik, menakuli kebesaranmu. Di bawahnya gumpalan mega, hembusan bayu dan banjaran gunung. Baik Haris, seperti yang saya simulasikan tadi adalah cara bagaimana nak mendeklamasikan sajak. Boleh Haris? Okey. Baik. Berselusuri alam, kicauan burung, desiran ombak dan wajah pelangi mewarnai kehidupan umatmu. Baik, bagus Haris. Boleh pun. Baik, Haris telah pun deklamasikan sajak sebentar tadi. Jadi saya nak minta rakan lain terangkan apa sebenarnya yang disampaikan oleh penyajak pada rangkap 2. Mungkin Iman boleh terangkan rangkap 2 maksud yang cuba disampaikan oleh penyajak. Iman. Ya. Boleh Iman terangkan Penyajak. Apa? Penyajak menelusuri alam yang terbentang dan menyaksikan gambaran fauna dan kejadian alam yang dicipta ilahi bagi melengkapi hidup manusia. Baik, mungkin betul lah tu. Seperti yang saya kata, sajak mengandungi maksud tersirat dan tersurat. Jadi setiap individu akan memberi pendapat yang berbeza bagi setiap maksud rangkap, bagi setiap maksud sajak. Jadi baik, seterusnya untuk rangkap ketiga. Siapa yang sukarela nak deklamasi rangkap ketiga? Saya rasa Balkis boleh deklamasikan rangkap 3. Boleh Balkis? Boleh. Baik. Aku mendongak lagi, membaca langit, di dalamnya pohon-pohon kaya nerapuh. Dahan dan ranting terkulai, daun-daun berguguran. Helai demi helai, di lantai tanah airku yang makmur. Wow, hebat ni Balkis. Balkis pernah masuk pertandingan ke? Pernah. Oh, patutlah. Rasa macam wow, hebat. Rupanya ada bakat terpendam. Okey, baik. Jadi apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh penyajak pada rangkap ketiga ni? Mungkin Aina boleh terangkan
apa maksud sajak yang cuba disampaikan oleh penulis pada rangkap ketiga? Maksud bagi rangkap ketiga ialah memandang ke langit dan memerhati keadaannya. Dia mendapati bahawa alam semula jadi dan tercemar akibat kepesatan pembangunan negara. Jadi pencemaran alam semula jadi dikaitkan oleh penyajak dengan masalah bahasa Melayu yang semakin meruncing hari demi hari. Betul, bagus. Betul lah tu. Apa yang cuba penyajak sampaikan pada rangkap ketiga tu adalah mengenai tanah air yang semakin tercemar bahasanya. Baik, untuk rangkap keempat, saya akan deklamasikan lagi. Aku membaca langit, kutemui bulan dan bintang menangis, meratapi luka nasib bangsa. Baik, pada rangkap keempat ni pula apa yang cuba disampaikan oleh penulis? Saya nak dengar pendapat daripada Afham. Afham boleh bagi pendapat tak apa yang cuba disampaikan oleh penulis pada rangkap keempat? Afham, adakah anda masih bersama saya, Afham? Baik, mungkin dekat sini Afham. Baik, tak apa, mungkin Afham ada masalah teknikal. Jadi bagi rangkap keempat, saya akan terangkan apa maksud sebenarnya. Sekejap. Rangkap keempat adalah bermaksud penyajak masih mahu memahami perkara yang tersurat di langit. Penyajak dapat menyaksikan kekecewaan bulan dan bintang. Bulan dan bintang tu dimaksudkan adalah pejuang-pejuang bahasa yang memartabatkan bahasa Melayu. Yang mana iaitu meratapi akan pejuang-pejuang bahasa ni meratapi nasib bahasa Melayu yang dipinggirkan oleh bangsa di tanah air sendiri. Jadi untuk rangkap yang terakhir iaitu rangkap kelima, saya nak dengar Aina cuba deklamasikan saja. Boleh, tak apa. Ambil masa. Aku mendongak lagi, menitis air mata langit, membasahi bahasa Melayuku yang berdarah. Baik, Aina pun bagus, ada bakat. Aina pun pernah masuk pertandingan bersajak macam Balkis, tak? Tadi. Jadi saya rasa lepas ni bolehlah cuba sebab kita tak tahu diri kita ada bakat setakat mana. Mungkin macam Balkis, saya tengok hari tu bakat dia menyanyi dan juga dalam kelas hari ni saya tengok boleh bersajak. Macam Aina pun boleh bersajak, Iman pun sama. Haris walaupun saya tak nampak muka dia tapi dia cuba berusaha untuk buat yang terbaik. Baik, seterusnya kita beralih kepada baik, saya ada satu paparan tapi sepatutnya adalah video tapi anda semua tak dapat dengar audionya, jadi cuba beri perhatian kepada apa isi kandungan video tersebut. Boleh nampak tak? Boleh. Baik. Nampak.
Baik, berdasarkan apa yang saya paparkan tadi, apakah akan maklumat yang cuba disampaikan di dalam video tersebut? Apa maklumat yang cuba disampaikan dalam video tersebut? Sajak mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Contohnya tema, persoalan dan bentuk sajak tu ada gaya bahasa yang tersendiri dalam setiap rangkap. Baik, itu pendapat daripada Balkis. Daripada mungkin orang lain nak kongsikan apa yang cuba disampaikan dalam video tersebut. Sajak juga mempunyai persoalan dan juga tema uh, yang apa ni yang terdalam diri. Ya, betul. Baik, sebenarnya bentuk sajak ni adalah tidak terikat. Seperti mana kalau kita boleh lihat, kalau pantun bentuknya terikat sebab ada rima A, B, A, B, betul. Baik, sebenarnya apa yang kita fokuskan pada hari ini adalah maksud. Saya sudah terangkan apa itu maksud sajak setiap rangkap. Jadi saya harap anda semua faham dan jelas mengenai apa yang saya sampaikan sebentar tadi, dan kenal pasti pula apakah nilai dan pengajaran yang terdapat di dalam sajak tersebut. Jadi saya bagi masa selama 5 minit untuk anda kenal pasti apakah nilai dan pengajaran yang terdapat di dalam sajak Aku Membaca Lagi. Boleh? Jelas? Baik.
Baik. Baik. Dah siap ke? Baik. Saya rasa dah cukup. Dah lebih pun 5 minit. Jadi boleh kongsikan apakah nilai dan pengajaran yang dapat kamu kenal pasti? Nilai kesyukuran. Nilai Kesyukuran. Okey, nilai kesyukuran. Rangkap pertama. Sekejap, kenapa saya tak boleh tengok anda ni? Oh baik. Nilai nilai kesyukuran. Dekat rangkap keberapa tu? Nilai kesyukuran. Pertama. Rangkap pertama. Ya. Lagi Nilai sekarang rangkap kelima. nilai apa ya? Saya tak jelas. Nilai apa? Keinsafan. Insaf. Nilai keinsafan. Ya, lagi Nilai cinta akan bahasa. nilai cinta akan bahasa. Dekat mana tu Balkis nilai cinta akan bahasa? Dekat rangkap keberapa tu? Rakam keempat. Rangkap keempat. Ya. Di situ aku membaca langit. Aku temui bulan dan bintang menangis meratapi luka nasib bangsa. Baik. Lagi daripada Haris. Haris, apa nilai yang kamu dapat kenal pasti dalam sajak aku membaca lagi? Baik. Nilai kesyukuran. Nilai kesyukuran. Dekat mana Haris kenal pasti nilai kesyukuran Dah tu? jauh. Tak apa. Mana tadi? Rangkap berapa? Rangkap berapa Haris? Ya. Ya. Haris, rangkap berapa? Satu Satu. Betul lah tu macam apa Iman bagi tahu tadi. Nilai kesyukuran adalah pada rangkap satu. Baik. Saya akan tanyakan. Sekejap. Nilai, okey baik. Ini adalah sebagai tambahan. Nilai apa yang dapat dikenal pasti dalam sajak aku membaca lagi adalah salah satunya nilai keprihatinan. Contohnya pada rangkap kelima, penyajak amat prihatin terhadap nasib bahasa Melayu yang kini semakin terpinggir. Boleh tak? Boleh tengok tak dekat rangkap kelima pada baris 2 dengan 4. Di situ adalah nilai keprihatinan. Manakala nilai yang dapat dikenal pasti pada sajak aku membaca lagi adalah nilai keinsafan. Iaitu penyajak insaf akan nasib anak bangsanya pada rangkap keempat, baris keempat. Di situ bulan dan bintang menangis. Kalau anda tumpukan perhatian terhadap maksud yang saya bentangkan tadi, bulan dan bintang tu siapa sebenarnya? Penyajak.
Bulan dan bintang tu adalah penyajak dan juga pejuang bahasa yang memperjuangkan bahasa Melayu. Anak bangsa, nasib anak bangsanya. Di situ bulan dan bintang yang dimaksudkan oleh penyajak adalah bangsanya, anak bangsanya. Baik, nilai yang seterusnya adalah nilai rasional. Penyajak sedar akan nasib yang sudah melanda bahasa Melayu, iaitu pada rangkap kelima, baris 2 dan baris 4. Menitis air mata langit membasahi bahasa Melayuku. Baik, jelas ke tidak paparan yang saya bentangkan ni? Jelas. Baik, nilai yang seterusnya adalah nilai patriotik. Penyajak sayang akan bahasa Melayu, oleh sebab itulah dia berasa kecewa dengan keadaan bahasa Melayu kini dan juga dapat dikenal pasti pada rangkap kelima, baris 3 dan 4. Baik, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Jelas? Jelas. Baik. Untuk seterusnya, pengajaran. Apakah pengajaran yang dapat kamu kenal pasti dalam sajak aku membaca lagi? Peranan bangsa untuk mendaulatkan bahasa. Peranan bahasa. Peranan apa Aiman? Sekali lagi. Peranan bangsa untuk mendaulatkan bahasa. Baik Aiman, bagus. Lagi? Keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan. Keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan. Betul. Penyajak ada, penulis ada menyatakan menggunakan alam sebagai contohnya pada rangkap kedua. Dan seterusnya apa lagi? Pengajaran yang dapat anda kenal pasti dalam sajak aku membaca lagi. Okey, baik. Nampaknya Iman Sekarang pengajaran apa Iman? Cikgu saya pengajaran tadi. Pengajaran. Sebelum tu persoalan kan? Ya, tapi topik kita pada hari ini adalah nilai dan pengajaran. So, Iman, baik. Macam ni sebenarnya kalau untuk pengajaran, biasanya kalau pengajaran ni macam mana? Dimulakan dengan ayat macam mana? Kita mestilah. Kita mestilah. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya akan tayangkan. Ni pengajaran, terdapat beberapa pengajaran yang dapat dikenal pasti dalam sajak aku membaca lagi, iaitu kita mestilah menghargai bahasa Melayu kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita. Jelas? Jelas. Sebagai pengguna bahasa Melayu, kita perlu sedar bahawa bahasa Melayu semakin terpinggir di negara kita. Pengajaran yang ketiga ialah kita mestilah berusaha untuk memelihara martabat bahasa Melayu kerana bahasa Melayu melambangkan identiti negara. Baik, pengajaran seterusnya, kita mestilah menghargai segala ciptaannya. Nasib bangsa mestilah dijaga supaya maruah bangsa terpelihara. Kita perlu sedar bahawa setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kegunaannya kepada manusia. Baik. Saya telah terangkan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sajak aku baca lagi. Baik, saya nak dengar apa nilai dan pengajaran yang dapat kamu kenal pasti pada hari ini. Cuba kamu senaraikan balik. Apa nilai yang terkandung dalam sajak aku membaca lagi? Nilai kesyukuran, keinsafan,
cinta pada bahasa. Daripada bahasa, baik. Saya nak dengar daripada Mahafizun Ilman. Apa nilai yang terdapat dalam sajak aku membaca lagi? Mahafizun Ilman. Tidur. Baik, tak apa. Dekat ni, dekat chat, kita cuba lihat apa maklum balas Mahafizun ni. Apa nilai dan pengajaran yang ada dalam novel, dalam sajak aku membaca lagi ni? Semua dah akses ke Google Classroom yang saya berikan kod tempoh hari? Dan Sudah. Saya rasa masih yang jom ini dah akses ke Google Meet, ke Google Classroom. Dekat situ saya akan masukkan bahan PDF. Mahafizun, mana Mahafizun ni? Apa nilai? Mahafizun. Nilai, okey, baik. Mahafizun kata nilai cinta akan alam sekitar. Contoh, bagus Mahafizun ni. Siap bagi contoh lagi. Contoh, penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung. Baik. Betul lah tu apa yang dikatakan oleh penulis bahawa kita menggunakan alam sekitar sebenarnya sebagai contohnya seperti yang Mahafizun berikan contoh adalah dengan menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung. Baik, seterusnya saya nak dengar pendapat daripada siapa ni? Aina, Balqis, Haris. Haris, nilai Aina sebutkan tadi, pengajaran. Apa pengajaran yang terkandung dalam sajak aku membaca lagi, Haris? Kita mestilah bersyukur kepada Tuhan. Kita mestilah bersyukur kepada Tuhan. Baik, jadi topik pembelajaran kita pada hari ini adalah nilai dan pengajaran yang terkandung dalam sajak aku membaca lagi. Betul. Iaitu antara nilainya adalah nilai keprihatinan, keinsafan, rasional, patriotik. Dan juga pengajaran yang terkandung dalam sajak ini sudah pastinya adalah mengenai menghargai bahasa Melayu kerana bahasa Melayu ini adalah bahasa kebangsaan kita. Dan juga kita sedar bahawa bahasa Melayu kini semakin dipinggirkan. Jadi kita sebagai pengguna bahasa Melayu yang utama haruslah tidak meminggirkan bahasa Melayu dan seharusnya perlu memperjuangkan bahasa Melayu. Baik. Untuk tugasan anda, saya minta anda mencipta satu rangkap sajak sahaja yang bertemakan kedudukan bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan. Baik, maksudnya sajak yang perlu anda cipta tu adalah mengenai nasib bahasa Melayu. Boleh? Anda jelas tak arahan saya? Boleh cikgu. Baik.
Jelas. Baik, sajak tu anda diminta untuk tulis pada ruangan Padlet yang telah saya sediakan pada Google Classroom. Baik, saya rasa adakah anda ada apa-apa soalan atau sebarang kekeliruan? Tak ada. Ada. Baik, saya harap anda dapat menyelesaikan tugasan yang saya berikan dalam Google Classroom, iaitu mencipta satu rangkap sajak seperti tema yang telah saya terangkan tadi. Jadi saya rasa setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.